Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah, milik Allah yang telah menempatkan kita di tempat ini yang mulia ini pada antara waktu yang mustajab, iaitu baina maghrib dan isya, antara maghrib dan isya. Para ulama telah menyatakan untuk menjaga antara waktu-waktu ini, jauhi daripada hal-hal dunia. Jikalau tidak ada yang urgent, jauhi daripada hal-hal dunia, fokuskan pada antara waktu maghrib dan isya ini, fokuskan kepada Allah, tawajjuh kepada Allah dengan ada yang baca raditnya, Ratul Haddad, Ratul Atas, atau dengan ada yang baca selawatnya atau apa-apa saja. Fokuskan waktu maghrib dan isya. Digerakkan oleh Allah untuk berada di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Jami' Queen Sound, Singapura, membincangkan 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Setiap hari Sabtu, setiap 2 minggu sekali, hari Sabtu kuliah maghrib, iaitu fiqh. Fiqh ini bukan fiqh marilah semayang, bukan memandang rendah itu, tetapi ramai di antara kita bila dengar fiqh aja, ini bab halal, bab makruh, bab apa. Tidak, dia fiqh, bukan macam marilah sembahyang, itu semua untuk basic. Yang masalahnya orang yang belajar marilah sembahyang dan tidak upgrade diri mereka berkata-kata, sedangkan dunia hendak di-upgrade-nya. Rumah 2 bilik, 1 bilik 1 hall, nak jadi rumah 3 bilik, rumah 3 bilik 4 bilik. Tetapi nak dekat pada Allah tidak mau upgrade. Jadi ini masalah bila orang-orang yang tidak mau upgrade ni, mereka fikir mereka dah upgrade. Ada kata-kata daripada ulama, ar-rajul arba'ah, manusia ni ada 4. Ar-rajul yadri wa yadri annahu yadri. Seorang itu dia tahu bahawa dia tu berilmu. Seorang itu yang berilmu dan dia tahu bahawa dia tu berilmu. Maka fadzalika alim, maka dia itu seorang yang berilmu. Fas'aluh, bertanya, belajarlah dengan dia. Yang kedua, ar-rajul la yadri wa yadri annahu la yadri, fadzalika jahil. Seorang itu dia tidak tahu yang dia tu berilmu, dia tidak berilmu, dan dia tahu yang dia tu tidak berilmu. Maka dia tu orang jahil. Jahil di sini bodoh, bukan bodoh yang tahap bodoh sombong, bukan, bodoh memang tidak tahulah. Fadzalika jahil. Maka tunjuk dia, kalau kita tidak ada macam apa, capacity untuk menunjukkan dia, mengajarnya, bawa dia ke majlis kuliah. Kawan kita yang jahil itulah kawan sahabat dunia akhirat. Yang ketiga ni, yang kedua tadi, ar-rajul yadri wa la yadri annahu yadri, fadzalika ghafil. Seorang itu dia berilmu tapi dia tidak sedar yang dia tu berilmu, maka dia orang lalai. Maka fantabihu, maka kejutkan dia, hey umat perlukan kau. Engkau ni berilmu, kau belajar di sana sini. Yang ketiga ni orang jahil. Tapi na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah, kita berlindung kepada Allah daripada golongan yang keempat ini, golongan yang jelek sekali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak kitab lagi, dan kebanyakan, majoriti saya boleh katakan 70% di Singapura, 75% boleh sampai 80% termasuk 4 golongan yang keempat ini. Banyak berkata-kata, banyak komen, banyak. Bukan saja di Singapura. Singapura pasal apa? Dia ingat rumah dia dah besar, dia ingat sukses itu, kejayaan itu ialah kejayaan material, dan dia sudah pandai. Sebab itu masjid-masjid dulu lebih makmur daripada masjid-masjid sekarang. Kerana apa? Kerana orang alim yang mengendalikan masjid-masjid dulu. Masjid-masjid sekarang orang fikir, orang
alim, tapi tidak. Sebab tu dia kurang hajar dengan ustaz, dia kurang hajar dengan MRO, pegawai dakwah masjid. Kerana dia orang-orang korporat. Maaf saya kata, orang-orang korporat, kalau ada korporat ni jarang-jarang kata Piramli, jarang-jarang diorang ni orang yang tunduk tawaduk. Kebanyakannya yang merosakkan masjid-masjid ni adalah ahli-ahli korporat yang fikir mereka sudah duduk rumah banglo, mereka sudah duduk rumah landed, mereka fikir ustaz pegawai dakwah masjid MRO ini naik basikal pergi masjid, mereka lebih alim daripada ustaz-ustaz ini. Betul tak Abang Muhammad? Banyak yang merosakkan masjid macam ini. Dan mereka duduk jawatan pengerusi, mereka duduk jawatan kuasa masjid. Inilah saya kata orang-orang korporat, maaf saya kata ini bukan maki, ini bukan satu maki, orang korporat keparat. Gara-gara mereka lah umat tidak menghormati ulama. Gara-gara mereka lah masjid-masjid kita banyak rosak. Masjid bukan tempat ibadah, nasi amal, maulid pun tabung, apa semua, semuanya duit. Pernah dengar masjid bankrupt tak? Saya ingat Masjid Abdul Razak dulu, imam dia merangkap pengerusi juga, tidak boleh override dia. Habib Hussein bin Muhammad Al-Habsyi makmur masjid itu, alim ulama datang situ, mufti datang, Habib Ahmad bin Smith datang situ, Al-Ustaz Sayyid Abdullah bin Ahmad Al-Jufri di situ. Tidak meminta-minta pun. Itu dia. Yang keempat ni siapa? Ar-rajul la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang ni atau seorang lelaki ni, dia ni tidak ada ilmu, dia tidak sedar, dia tidak tahu pun dia tidak ada ilmu. Macam kuliah pun tidak mau masuk. Fadhalikal ahmaq, maka dia tu bangang. Ini boleh dikatakan jahil murakkab. Jahil murakkab ni dalam istilah bahasa Arab, jahil murakkab ni jahil kebodohan yang bertingkat-tingkat, multi level stupidity, MLS. Dia bukan MLM, MLS, multi level stupidity. Hari ni hari Sabtu, hari Khamis punya bodoh kau belum hilangkan, kau tambah semalam yang bodoh. Bodoh semalam belum kurang, kau tambah lagi bodoh hari ini. Cakap komen, cakap komen, cakap komen. Tak nak tafakur, tak nak duduk kuliah. Alhamdulillah kita di sini, Allah gerak kita. Fadzalikal ahmaq. Maka orang ini orang yang bangang lah, boleh dikatakan. Kalau bahasa lembut dia bahlul. Bahlul ni nama wali. Disuruh apa? Bila kita bertemu orang-orang ini, banyak orang-orang kedai kopi, bukan memandang rendah orang kedai kopi, tidak semua orang kedai kopi gitu, tapi yang kita campur ni, kita pengalaman kita lah. Cakap agama ni tidak layak untuk diperbualkan, diperdebatkan di kedai kopi, di pasar-pasar, tempat syaitan. Disuruh apa? Fajtanibuh, jauhkan daripada, jauh daripada orang-orang ini. Sebab apa? Katalah Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam salah satu kitabnya itu, kitab Risalatul Muawanah atau apa, tidak pernah terjadi dalam sejarah orang yang sihat bercampur dengan orang yang kurap. Orang yang kurap itu baik gara-gara orang yang sihat itu. Tidak pernah terjadi dalam sejarah. Malahan orang yang sihat pula yang menjangkit kurap. Betul tak? Inilah dia. Sebab itu minta dijauh. Kita bukan minta, kita jauhkan diri daripada orang-orang begini. Ya, ini orang yang kedua, keempat ni, dia dah tidak tahu, dia tidak sedar pula, dia tidak tahu. Orang-orang begini semua tidak boleh tegur, boleh tutupkan pintu, aircon. Terima kasih. Semoga ini menjadi saksi di yaumul qiyamah untuk yang menutup pintu ni.
menjadi saksi. Perkara-perkara kecil di sisi kita fikir kecil, sebenarnya besar di sisi Allah. Menjadi perisai daripada api neraka, mendapat syafaat Nabi SAW. Orangnya, ahli keluarga, anak zuriat keturunannya keluar daripadanya subi-subi yang soleh. Ada kecil ni, tutup pintu je. Tahu kenapa tutup pintu? Satu, aircon waste energy. Satu, Nabi kata jangan membazir. Innal mubadirin kana akhwan syayatin. Allah kata sesungguhnya orang yang membazir itu sedara dengan syaitan. Nabi beritahu kepada Sayyidina Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ambil wudu, jangan membazir. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kata apa? Walaupun di sungai yang mengalir, walaupun di sungai yang mengalir, jangan. Ni pula aircon, aircon bil dia satu, lagi satu bukan duit masjid, duit masyarakat, selamat, menyelamatkan. Di mana kecil tapi di sisi Allah besar. Ada yang kita pandang besar di sisi Allah, amalan tahajud apa semua, rupanya tak ada nilai di sisi Allah. Tak ada nilai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada golongan yang keempat ni. Siapa-siapa yang menonton ni, alhamdulillah. Kalau ada menonton, saya upload di YouTube ni, Facebook Live, tengok alhamdulillah. Tapi yang sebaik-baiknya datanglah. Kalau di Malaysia, di Singapura takkan nak datang semata-mata kuliah ni besok balik kan. Tapi kalau di Singapura tu, kalau boleh datang, bukan saja kuliah ni, kuliah di mana-mana kena ada, bukan kena adakan diri. Kerana Nabi SAW kata apa? Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu itu fardu ke atas setiap orang Islam. Kita sengaja tinggalkan solat maghrib, fardu, dosa besar. Tapi orang pandang ilmu ni tak ada apa. Saya dah belajar dulu. Tidak, awak belum tahu. Sebab tu awak berbuat merapu. Dah merapu. Baik, sekarang kita sudah masuk bab as-sunnah, peranan as-sunnah. Sekali lagi saya sebutkan, dalam Islam ni, dalam hukum fiqh ni 4 sumber mengeluarkan hukum. Ya, arak kenapa haram? Sebab surah Al-Ma'idah, daripada Al-Quran dulu. Ni cakap orang berilmu. Kalau kita di luar sana, kenapa arak haram? Sebab surah Al-Ma'idah sebut, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru rijsun, seterusnya, wahai orang yang beriman, sebenarnya arak, judi dan seterusnya najis, fashtanibu la'allakum tuflihun. Maka jauhkanlah diri kau daripada perkara itu, kerana supaya kamu jadi orang berjaya. Fashtanibu. Jadi bayangkan orang-orang yang komen-komen macam dia pandai kan, tadi apa ahmaq kan saya sebut, yang golongan keempat fashtanibu juga kan. Dan ini pun Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah, fashtanibu. Tadi kata-kata ulama fashtanibu dikatakan apa? Lepas khamar, maisiru dan seterusnya apa semua, rijsun itu najis. Fashtanibu, jadi orang-orang keempat najis. So najis boleh berjangkit tempat kita. Biar kita campur orang alim, biar kita jadi, walaupun kita ni orang alim, kita campur dengan orang alim yang lain, supaya kita rasa kebodohan diri kita. Itulah sebaiknya, daripada kita tidak alim, fikir alim, duduk dengan orang yang memang betul-betul tidak alim. Kita pumpang. Engkau anak ulama, engkau nak apa? Iman tidak diwarisi, ilmu pun tidak diwarisi. Itu saja. Bapa ustaz, bapa ulama, bapa habib, bapa apa, anak dia tidak ikut itu, tidak. Keturunan Habib-Habib sekarang, saya selingan sedikit, keturunan Habib-Habib sekarang, Al-Habsyi, Segaf, dan keturunan Nabi SAW. Wajib untuk kita mencintai mereka. Jikalau mereka ada buat salah, kita jangan cerca orangnya, kita nasihati dia baik-baik, tapi jangan cium tangan dia. Dia buat salah, kalau dia kaki mengumpat, dia kaki fitnah, jangan ikut. Walaupun dia keturunan Rasulullah SAW, tapi hormati kerana darah Rasulullah SAW ada dengan. Mereka ini keturunan Ba'alawi, dari Bani Alawin, daripada Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi,
Daripada situ faqih muqaddam. Faqih muqaddam ada Habib al-masyhur, Habib Ali bin atau Habib Alwi al-masyhur pun ada kata, bila nanti di yaumul qiyamah mereka ini yang lari, tidak ikut perjalanan datuk mereka, walaupun datuk mereka tu Rasulullah SAW, mereka panggil ya faqih muqaddam, kami cucu kau, tidak digolongkan di kalangan mereka, tidak dikira sebagai cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Walaupun mereka cucu Nabi SAW, tapi bagi umat ini adalah satu ujian untuk menyayangi mereka, tidak menyayangi mereka. Jadi tadi sumber Al-Quran yang pertama, sumber mengeluarkan hukum, mengeluarkan hukum yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis sahih. Hadis sahih aja yang boleh mengeluarkan hukum. Hadis dhaif, Allahumma, ini bab ni, hadis ni ada pertikaian lah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu ada kata hadis dhaif kan. Tapi doa apa salah berdoa? Satu, lagipun ulama ahlus sunnah wal jamaah sudah sebut hadis dhaif boleh untuk fadail amal, untuk fadilat amalan-amalan. Macam Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu birahmatika ya arhamar rahimin, itu kita yang tambah. Itu pun hadis dhaif, ada kata hadis dhaif, tetapi boleh diamalkan fadail amal. Bila kita kata hadis dhaif boleh amal, dia kata, tapi ada ulama kata hadis palsu. Itulah dia kita masuk ijma'. Yang ketiga ijma' ulama. Minggu ni ijma'. Apa makna ijma'? Ijma' jamaah, jima', bersatu, bersepakat. Solat Jumaah, yaumul Jumaah, hari Jumaah. Kenapa dinamakan hari Jumaah? Kerana solat Jumaah. Apa tu solat Jumaah? Menyatukan semua orang-orang yang beriman, orang-orang Muslim untuk solat. Kalau tidak ada solat Jumaah, maka kita pun tidak saling mengenali antara satu sama lain. Alangkah indahnya kita saling mengenali. Pertama kali kita bertentang mata, ini bukan kisah cinta, ini kisah persahabatan. Mata bertentang mata, lidah kelu tidak terkata, tetapi lelaki dengan lelaki, tetapi tidak kena mengena dengan LGBT, tetapi kita bertemu di masjid. Itulah akhi fillah, saudaraku kerana Allah. Cinta mencintai kerana Allah. Ijma', itulah solat Jumaat. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Minggu ni ijma'. Makna al-ijma' ialah sepakatnya para ulama mujtahid di kalangan umat Nabi Muhammad SAW pada satu zaman terhadap satu hukum syarak. Ulama mujtahid saja, macam Imam Syafi'i, macam Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, macam Habib Abdullah Haddad. Dia ada kriteria dia untuk jadi mujtahid, dan sangat melanggari adab. Maksudnya tanda-tanda orang sombong. Tanda-tanda orang sombong, dia mengeluarkan pendapat dia pada pendapat saya. Engkau Imam Syafi'i, pendapat kau diguna bagai. Melainkan pada pendapat saya, kita ikut jalan ini, okeylah. Tapi kalau dalam bab agama, pada pendapat saya, pada pandangan saya, engkau siapa nak guna pendapat kau, pandangan kau dalam agama? Itu tanda orang sombong. Memberi pendapat, memberi pandangan tanpa diminta, tanda orang sombong. Jadi dia kena ada syarat-syarat tertentu. Seorang itu mujtahid dan dia hafal ratusan ribu hadis. Oleh itu apabila para ulama sama ada di zaman sahabat atau selepas itu bersepakat terhadap satu-satu hukum syarak, maka persepakatan mereka dianggap sebagai ijma'. Jadi hukum beramal dengannya adalah wajib. Contoh ijma' waktu sahabat.
Iaitu dinamakan dia ijma'. Ada berbagai-bagai ijma'. Ijma' sukuti. Apa ijma' sukuti? Uskut, itu fi'il amr, diam. Sukuti ijma', senyap. Sahabat tidak bersuara. Sahabat semua berani tau. Sahabat semua berani. Kalau salah, dia cakap salah, walaupun itu Amirul Mukminin. Dan Amirul Mukminin pula, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sudah salah dan beliau sedar bahawa beliau salah atau tersilap. Beliau berani mengaku salah, mengaku silap. Siapa yang berani mengaku salah, mengaku silap sekarang ni? Ulama-ulama sekarang. Ya Allah, Sayyidina Umar bin Khattab berani mengaku salah, mengaku silap. Ni macam aku cenderung nak cakap lah pasal LGBTQ lagi ni. Kalau dah tahu tersilap cakap, tersalah cakap tu, putar balik lah. Jangan takut turun daripada jawatan. Dunia ni tiada nilainya. Tak apalah, dia pun alim kan. Dia pun lebih berilmu daripada kita. Tak apalah, dia jawab lah. Kita bukan jawab untuk dia, kita cuma ingatkan. Dah berkali-kali ingatkan, dah sudah kau punya pasal lah. Nah, jadi dia diam, mereka diam. Para sahabat ini, Sayyidina Umar, apa dia punya ijma' sahabat ni? Siapa boleh agak? Sayyidina Umar. Boleh tak sahabat fikir? Okey, baik, tak apa, saya bagi tahu. Saya tanya aja. Ikut sunnah Nabi SAW. Siapa tahu? Sayyidina Umar solat tarawih 20 rakaat. Nabi SAW tak pernah buat bid'ah 20 rakaat. Nabi buat 8 rakaat aja. Betul cik oi. Nabi buat 8 rakaat. Surah Nabi kau ikutlah. Kau 8 rakaat, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum, itu aja. Inna a'tainakal kautsar wa salli li 8 rakaat. Tengok TV, makan lagi, duduk kedai kopi. Itu aja. Sayyidina Umar yang mengumpulkan. Sebab apa? Zaman Sayyidina Umar waktu itu solat tarawih, nampak satu kumpulan di sini, satu kumpulan di sini, satu kumpulan di situ, satu kumpulan di situ. Ada yang baca Quran, kemudian solat lagi tarawih. Sayyidina Umar ini visi dia tidak mahu ada perpecahan. Dia nak penyatuan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu beliau tegas. Beliau tegas dalam bab ni. Kalau salah, beliau kata salah. Jadi beliau kata, alangkah baiknya, maksud beliau itu, jikalau kita lantik seorang yang qari, hafiz Quran, hafalannya bagus, suaranya bagus, untuk menjadi imam tarawih. Dan kita satukan mereka semua ini di Madinah lah. Satukan mereka semua, jadi umat Islam nampak bersatu di bawah satu. Daripada ini buat ini buat ini. Macam kita kan, ada yang minum teh dekat situ, isap rokok situ, ada yang baca Quran sini. Apa salah kita tadarus sama-sama? Tadarus dulu. Nantilah saya tadarus sendiri. Tak ada boleh. Semua pegawai masjid tadarus sama-sama. Jemaah nak join boleh join. Jadi nampak kita bersatu. Itu yang membangkitkan semangat. Sebab apa dia buat 20 rakaat? Mengikut sirah, mengikut sejarah, kerana di Madinah tidak ada Kaabah. Di Mekah ada Kaabah. Mereka solat beberapa rakaat, mereka tawaf, dapat fadilat. Jealous. Buat 20 rakaat. Kemudian bila buat 20 rakaat, campur dengan witir lah 3 rakaat, buat 20 rakaat. Apa kata Sayyidina Umar setelah melihat itu? Beliau tersenyum, beliau suka. Dan beliau kata apa? Kalau terjemah dalam bahasa Melayu daripada bahasa Arab, inilah sebaik-baik bid'ah. Terkeluar saya punya gelak. Sebab orang kata apa? Semua bid'ah sesat. Sayyidina Umar kata ini sebaik-baik bid'ah.
kata-kata Nabi tu tentang bid'ah tu bid'ah macam mana. Sebab tu Imam Syafi'i ni mujtahid, orang yang ahli hadis tidak semestinya dia mujtahid. Kerana mujtahid ni mesti faqih, dalam bab fiqh, tahu mana nak menempatkan hukum itu, tahu tafsiran hadis itu, kerana apa, asbabul wurud apa. Muhaddis tidak semestinya. Muhaddis tidak boleh mengeluarkan hukum. Bab hadis saja ada satu ulama hadis, saya lupa, beliau berguru dengan Imam Malik, kalau tidak silap saya Imam Malik. Beliau ni ahli hadis, dan kemudian beliau berjumpa dengan Imam Malik, berguru dengan Imam Malik. Apa statement beliau mengeluarkan? Beliau menyatakan, maksud beliau ini, jikalau kerana bukan Imam Malik, maka aku akan sesat. Muhaddis tu kena belajar dengan ahli fiqh juga. Sebab tafsiran hadis itu, kita tak boleh ambil tekstual hadis saja terus bid'ah, tidak boleh. Haram, semuanya haram. Cerita Piramli kan ada sebut, semuanya aku buat semuanya salah, aku cakap semuanya salah. Ini semua haram, bid'ah. Tak apalah, engkau seorang masuk, engkau dengan geng kau dia masuk syurga, conquerlah ke syurga. Kita tunggu tempat luar je lah. Kita tengok je. Ya, jadi itu dia. Kemudian bila Sayyidina Umar sebut 20 rakaat, sahabat semua diam. Itu dinamakan ijma' sukuti. Sahabat bersepakat. Sama juga dengan ulama-ulama mujtahid. Dalilnya apa? Nabi SAW telah menyatakan, kalau Rasulullah SAW, Sa'altu Allah Azza wa Jal, aku telah meminta kepada Allah Azza wa Jal. Untuk apa? Wa jalla an la yajma'a ummati ala dalalah fa'ataniha. Agar apa? Umatku tidak bersepakat berhimpun di dalam perkara ala dalalah, kesesatan, tidak berhimpun. Lalu apa? Fa'ataniha, Allah telah memberikan, telah mengabulkan doa itu, memperkenankannya. Jadi berapa ramai orang maulid sekarang? Saya nak tanya, berapa itu orang maulid? Oh, ada orang kata, ada orang. Saya nak bercakap dari orang ni, saya bukan mencakap orangnya, ada daripada organisasi tertentu di Gelang. Dah senang saya cakap itu je. Bukan Muhammadiyah, di Gelang. Korang jalan dekat Onan Road situ, adalah tempat dia. Dia pernah mengajar di situ atau dia masih mengajar di situ? Ni masalah. Macam mana boleh mengajar di situ? Dia kata apa? Maulid ni orang Nusantara je buat, negara Arab tidak buat. Pandai sangat kau. Kau dah pergi Palestin, dah pergi Baitul Maqdis, dah tengok diorang punya maulid, qasidah diorang semua. Dah pergi Syria, dia kata orang Nusantara je buat. Saya diam aja, sebab bodoh. Sebab apa? Buat apa kita nak bertelagah benda ni? Sudah, maulid ni millions of Muslims buat, dan Nabi menyatakan apa? Tidak akan bersatu dalam kesesatan. Allah kabulkan. Jadi yang buat maulid banyak-banyak ni semua sesat. Yang tidak buat maulid pun banyak juga, tapi tidaklah sebanyak yang saya lihatlah. Kalau saya salah, saya minta ampun kepada Allah. Saya lihat yang tidak buat maulid beberapa negara saja. Dalam negara yang tidak buat maulid tu pun ada orang yang buat maulid. Jadi semuanya sesat.
Timbul pula yang bab Sayyidina Umar. Bila cakap ijma' sukuti, sahabat saya tadi sebut, sahabat ni kan berani, kalau salah dia kata salah. Ada sekelompok golongan Syiah yang percaya bahawa Quran ini yang sudah dibakar oleh Sayyidina Uthman. Kalau siapa belajar sejarah, Sayyidina Uthman membakar Quran itu yang tulisannya lain. Dia ada 7 macam cara bacaan orang Arab. Sayyidina Umar pernah tarik satu orang, dengar orang ni, sahabat ni baca lain, dia tidak belajar begitu. Ini kita boleh ambil arti pada cerita ni. Apa yang awak belajar tak semestinya awak aja yang betul. Orang tu belajar pun betul juga. Dia nak macam ni ke? Kan ada orang macam ni kan, dia ada belajar juga, dia rasa dia betul. Dalam betulkan dia lah. Kita sibuk tengok jadi dia buat apa. Yang disuruh disunatkan dalam mazhab Syafi'i, kita sibuk tengok jadi kita. Selalu soalan datang, Ustaz, tapi orang macam itu mengganggu lah. Mengganggu apa? Mengganggu saya, tak boleh khusyuk pasal orang macam itu. Yang disuruh tengok jari awak, cik oi, dalam mazhab Syafi'i sunat, bukan tengok jari dia. Bukan tengok jari dia. Yang kau sibuk jari dia buat apa? Jadi Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Umar, dengan sahabat ni baca lain, dia bawa Sayyidina Umar ni, mana boleh ayat Quran kau baca macam ini? Dia bawa kepada Nabi SAW. Nabi dia beritahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, si fulan baca, kau baca? Dia pun baca. Nabi kata betul. Sebab Arab ni dia ada slang, dia lengok dia macam-macam. Sebab tu ada qiraat dan sebagainya. Ada tahiyat, walaili dah saja. Kan ada kan? Boleh buat salah. Tak boleh kata mereka salah. Jadi Sayyidina Uthman membakar yang ada tulisan-tulisan yang tidak berbaris apa semua, di standardizkan. Sebab itu sekarang kita baca rasam Uthmani, standardize bacaan dia. Tapi qiraat berbeza-beza. Cuma Quran semua standardize. Itu yang dibakar oleh Sayyidina Umar. Saya tak mau sebut cerita lebih lanjut, nanti masuk bab Quran semua. Sayyidina Ali waktu itu hidup atau tidak bila Sayyidina Uthman bakar? Hidup. Sayyidina Ali hidup. Sebab lepas Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib kan. Jikalau Sayyidina Uthman membakar Quran itu, surah tertentu dia keluarkan, yang surah itu important, dinamakan surah wilayah, apakah Sayyidina Ali akan berdiam diri? Pasti Sayyidina Ali orang yang berani. Secara tidak langsung, golongan yang menyatakan mereka ini pengikut Sayyidina Ali, mereka secara tidak langsung menyatakan bahawa Sayyidina Ali ini bacol. Daripada situ kita sudah lihat ketidakbetulan. Mereka kata surah itu sudah dikeluarkan daripada Al-Quran, yang kita baca sekarang bukan original, kerana surah itu sudah dibakar oleh Uthman bin Affan ataupun apa. Sayyidina Ali masih hidup. Sayyidina Ali tidak akan membiarkan itu. Dan mereka menyatakan mereka pecinta Sayyidina Ali, pecinta Sayyidina Husain, tetapi secara tidak langsung mereka menyatakan Sayyidina Ali bacol. Itu berlanggaran dengan sifat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, jadi sini kita guna logik sudahlah. Jadi tidak terikut-ikut dengan golongan-golongan tertentu. Macam saya sering kalau tadi majlis tahlil, majlis yasin ada dua, saya terangkan kenapa kita baca yasin, kenapa gitu, kenapa begini, apa semua. Yasin ni apa, maksudnya mustajab, ada bersandarkan kepada hadis Nabi SAW, ada bersandarkan kepada kalam ulama, supaya tidak jadi lalang goyang. Sebab banyak input sekarang yang kata ni bid'ah, itu bid'ah. Kemudian yang puak ni pula kata surah dalam Al-Quran itu telah dibakar, itu surah wilayah.
Jadi sebab itu kita belajar umat Islam tidak akan bersatu dalam kesesatan, dan paling ramai umat Islam di dalam dunia ini ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Baitul Maqdis Palestin mazhab Syafi'i, di Maghribi mazhab Maliki, di India mazhab Hanafi, di Nusantara mazhab Syafi'i. Cuma sekelompok kecil aja yang nakal-nakal ni nak main kutil-kutil kita. Kita pun yang tak belajar ni apa cek? Baru cari ustaz bid'ah ni, bid'ah. Tapi bagus juga lah Allah ciptakan mereka. Jadi orang kita lebih nak tahu. Kalau tidak, tak ada orang nak tahu. Pukul berapa Isyak? 8.15. Tak ada ni. Tak boleh. Baik, itu ijma'. Kedudukan ijma' merupakan sumber. Tapi dengar, ijma' ni kesepakatan. Ada majlis fatwa. Kalau dalam jabatan-jabatan agama, majlis fatwa macam ini, boleh lah. Tapi kalau kata macam LGBTQ ni, kita ambil jalan tengah, tak boleh. Kita bukan benci orangnya, kita benci dosanya. Orang dia kita tak boleh benci. Saya perlu beritahu terang-terang, jangan kita benci orang yang berdosa, buat dosa kemungkaran orangnya, tapi kita benci dosanya kerana Allah benci dosanya. Ada bersandar kepada hadis Nabi SAW. Ada Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah radhiyallahu anhu wa rahimahullah ta'ala, dan beberapa ulama lain, Imam Hasan Al-Basri juga menyatakan, seseorang itu melihat seseorang, maksudnya itu melakukan satu dosa, kemudian dia mencerca orang itu, menghina orang itu. Kalau contoh, saya terpaksa kata perkara ini, LGBTQ ni, kita pun pergi pundan, jangan. Itu tidak diajar oleh Islam. Kala Rasulullah SAW, "Wa man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkata-katalah yang baik, ataupun kau syadab, ataupun kau diam. Tidak boleh. Siapa yang mencerca orang yang buat dosa, bukan mencerca dosanya, dua perkara yang berbeza, maka dia tidak akan mati sehingga dia mendapat cubaan dosa yang sama. Jangan saya nak selamatkan abang-abang, siapa-siapa yang tengok FB live, saya tak akan jadi LGBT. Cubaan yang sama je, tak semestinya kau yang melakukan perkara itu, takut anak kau yang jadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang bab itu tak boleh. Bab itu tak boleh. Tapi bab macam besok hari raya, kita ada anggota majlis fatwa kita yang hari raya bila tahun lepas, 2 tahun lepas, yang kecoh Malaysia hari raya dulu. Dengan aku terbabit, baru balik daripada Melaka tangkap, baru sampai JB, anak menjerit-jerit, besok raya. Allah, aku khutbah pula tangkap sebelah Melaka. Kelangkah pun kau balik. Itu kelangkah pun. Itu pun ada grey area juga tu. Tapi kita terserah pada mereka. Sultan akan dipertanggungjawabkan. Mereka nampak, yang saya tahulah daripada itu, mereka nampak cuma di 2 tempat, Langkawi dan Labuan. Tak ada kena dengan Johor. Johor sebelah Singapura. Di Johor, kalau tidak silap saya, tidak nampak. Tapi kalau Langkawi dengan Labuan, orang nak sentuh, tak apalah, diorang jawab lah, tapi tak kisah. Tapi orang Singapura untunglah, dapat Ramadan lagi kan. Bismillah. Jadi ijma' merupakan sumber rujukan yang ketiga daripada sumber-sumber hukum selepas Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum yang ketiga. Jadi apabila kita tidak dapati suatu hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita lihat
adalah perkara tersebut telah disepakati oleh ulama atau tidak. Sekiranya ia merupakan ijma' ulama, maka hendaklah kita menerima dan beramal dengannya. Ya, ijma' ulama yang mu'tabar. Dia ada ijma' macam-macam ijma' lah. Sebab tu Jawatan Kuasa Fatwa ni pun sebenarnya mereka tidak layak untuk, mereka bukan mujtahid mutlak, bukan mujtahid, tapi mereka alim, ulama, dan mereka semua bergabung Jawatan Kuasa ini kalam ulama juga, dari pendapat ulama-ulama mujtahid yang besar-besar juga. Dan ulama-ulama mujtahid ni mereka menggunakan apa? Al-Quran dan hadis juga, tidak akan lari juga. Seperti mana baru saya ingat namanya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lupa lagi namanya, yang dikirim ke Yaman. Siapa sahabat yang dikirim ke Yaman? Kuasa Abdurrahman ibn Auf punya. Ada, saya dah ingat masa kuliah boleh lupa lagi. Ya Allah, lepas kuliah ingat balik. Nabi SAW menghantarnya, itu cerita sedih lah. Nabi SAW tarik kudanya, beliau naik kuda. Nabi kata apa? Nabi hantar sampai ke luar kota Madinah. Bang, cari bang sahabat yang dikirim ke Yaman sebagai governor, boleh bang? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi kata, kau akan menjatuhkan hukum dengan apa sebagai governor Yaman? Al-Quran dan sunnahmu, hadis-hadismu. Jikalau kau tidak dapat daripada kedua sumber ini, aku akan gunakan ijtihad aku. Nabi kata boleh. Ijtihad, ya boleh. Ni tidak ada ijtihad. Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis. Memanglah, tapi mesti ada ilmu. Bukan semua orang boleh berijtihad. Ada syarat-syaratnya boleh berijtihad. Dan insya-Allah lagi 2 minggu mudah-mudahan 4 al-qiyas, sumber hukum Islam yang 4 qiyas. Ini interesting. Al-qiyas, qiyas ni interesting. Lagi 2 minggu lagi 2 minggu. Sebab saya biasalah, saya 1 minggu sini, 1 minggu Malaysia, lagi 1 minggu insya-Allah, lagi minggu lagi 1, lagi 2 minggu. Jadi sumber hukum sekali lagi saya cakap, saya beritahu hukum halal, haram, makruh, apa sunnah semua. Pertama 4 sumber. Yang pertama Al-Quran Al-Karim, kalam Allah. Yang kedua hadis sahih saja, yang sebab dia hukum, dia bukan amal, hadis sahih saja. Yang ketiga ijma' ulama. Yang keempat qiyas, yang akan kita perbincangkan nanti lagi 2 minggu insya-Allah. Saya buka satu soalan. Bunyi apa tu? Macam punya bunyi masjid sekarang Saya pernah ceritakan, pernah jadi imam salah satu masjid. Saya kata haram handphone bukan matikan, saya suruh. Saya cakap handphone silent mode atau matikan lah, saya kata. Rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga tidak apa tahu. Rakaat pertama ni masalah ni. Allahu Akbar, baca sekali. Allahu Akbar, sekali kuat bunyi. Allah selamatkan kamu. Siap lagi ada itu macam lagu majelis Singapura. Allah habis lagu tu. Berulang-ulang sampai habis. Saya nyaris alhamdulillah, nyaris Allah selamatkan kamu. Nyaris kalau Allah selamatkan kamu, habis batal lagu. Sama. Rupanya budak kecil, ada budak kecil, datuk dia kasih handphone, suruh dia tengok-tengok aja. Datuk dia dah silent kan. Sekali dia buka YouTube, keluar lah bunyi. Allah selamatkan kamu lah. Alhamdulillah. Ada apa soalan? Soalan luar daripada topik kita ni. Tidak mengapa. Ini mengenai mak saya lagi lah. Jadi saya nak tanya ini apa Ustaz. Mak saya dia masuk hospital. Ya. Tapi dia dah uzur lah. Ya. Jadi kalau solat ni macam mana? Sekarang biasa boleh ambil wuduk macam isteri saya ke kakak saya. Ya. Sekarang ni dah rumah tak? Ustaz. Dia sedar atau tidak? Dia sedar.
Dia sedar. tapi Dia dah lemah macam mana? apa ni? Dia dah lemah macam mana? Dia tak boleh itu macam Kepala pun tak boleh gerak lagi. kalau dia baring itu kita Pakai mata bang, isyarat mata. Okey, soalannya abang ni, memang ibunya ni, kita doakan semoga dia ibunya dinaikkan darjat, diberikan kesembuhan zahir dan batin. Jikalau zahir itu nampak tak ada harapan, batinnya kesembuhan, supaya jumpa Allah dengan cara sebersih-bersih. Ini kafarah daripada dosa-dosa kita yang dulu. Kita ni banyak dosa, ya. Jadi semua itu ada yang Allah beri sakit untuk Allah mengampuni dosa kita. Tidak semestinya kita minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita begitu, tapi Allah memberi sakit, demam, apa sebagainya, dia mengeluh. Jadi soalannya ni, ibunya sakit sekarang tak boleh buat apa, bedridden. Isteri abang ni ambilkan wudu waktu solat apa semua kan, ambilkan wudu, dia spray ke apa lah kan, dia niat dia pasal dalam hati aja. Jadi nak solat sekarang tak boleh angkat tangan, tak boleh apa, dia duduk pun tak boleh, baring pun tak boleh, tidak mengapa buat isyarat mata. Allahu Akbar. Kiblat di mana? Kiblat di situ. Allahu Akbar. Dia rukuk, dia tak boleh baca Quran pun tak apa. Angkat dengan sebab tu kita belajar fiqh. Ini permulaan fiqh ni yang saya sebut semua hukum. Nanti kita tahu sunat hayat tu apa, sunat muakkadah tu apa. Ramai orang tak tahu. Orang kita kalau nampak orang pelik sikit aja, Allahu Akbar, tak sah solat. Kenapa? Tidak angkat tangan. Siapa cakap tak sah solat? Tidak sah solat. Tidak perlu angkat tangan bang. Sujud memanglah rukun. Dalam kita mazhab Syafi'i apa semua ada 13 rukun, tapi jangan ingat 13 rukun kita yang betul. Dia rukun ni dia berbeza-beza. Lain mazhab, lain rukun, lain mazhab, lain nombor rukun dia. Jadi kita jangan, oh ini sesat ni, salah. Ada ke dia cakap 12 rukun, ada ke dia cakap, jangan. Sebab tu orang yang berilmu ni dia kurang berbual, dia kurang komen orang, dia sibuk dengan ibadah dia, amalan dia dan majlis ilmu. Jadi pakai mata je bang boleh. Selagi akal, otak kita masih berfungsi, masih lagi kita diwajibkan ke atas kita untuk solat. Sekarang dah koma, seperti koma, baring aja. Mak sedar dah masuk waktu maghrib, mak pun solat, ambil wudu, mak niat je, mak pun baca. Dalam hati pun tidak mengapa. Mak tak boleh buka, alhamdulillah, tak boleh buka mulut betul, tidak mengapa. Dia guna apa? Dia akal dia sedang takbiratul ihram, Allah sami'allahu liman, akal dia sebab masih berfungsi lagi. Itu indahnya Islam dan itu beratnya solat. Kenapa ramai yang tidak mau solat? Masih belum faham lagi. Satu-satunya amalan yang dititik beratkan, walaupun orang itu koma tetapi akalnya masih berfungsi, masih dipertanggungjawabkan untuknya solat. Ya, kiblat macam mana? Dia tahu kiblat tu, mak kiblat sebelah kanan, anak bantulah. Kalau anak yang ada ilmu, anak yang ini, Masya Allah, mak dia bayangkan lah, kiblat kata sebelah sana, Allahu Akbar, katakan sebelah sana belakang, Allahu Akbar. Tidak apa. Kalau ada anak dia pusingkan katil apa semua, boleh. Pakai mata je bang cukup. Pakai mata je, tangan macam itu. Begini, Allahu Akbar, dah baca Al-Fatihah. Ambil yang wajib je mak tak payah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallah wajah tak perlu. Lepas tu dia baca amin, Allahu Akbar. Rukuk dia mata dia tengah sikit je. Rukuk subhanallah sami'allahu liman hamidah. Angkat mata dia gini macam dia berdiri. Kemudian Allahu Akbar, sujud subhanallah, Allahu Akbar, rabbil firli, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, dan naik balik. Pakai mata, isyarat mata. Tengok solat boleh mak, faham? Mata boleh buka lagi mak, masih buka lagi. Nah, boleh angkat tapi biar berat kadang-kadang dia tangan ni sunat hayat. Ini at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamualaikum wa asyhadu la ilaha illallah. Sunat hayat cik oi. Awak duduk sunat hayat ni
tidak wajib, bukan memperlegikan sunnah hayat. Apa makna sunnah hayat? Sebelum kita nak masuk lama, jadi ini ilmu untuk kita gunakan. Mungkin ada yang nanti tak sempat waktunya atau apa untuk hadiri kuliah ni, saya beritahu siang-siang. Sunnah hayat definisinya ialah memperindah ibadah. Allahu Akbar. Sebab Nabi buat, tetapi bukan rukun. Dia ada beberapa rukun kan, rukun qauli, rukun fa'ali, rukun qalbi. Rukun qalbi satu aja, iaitu niat, qasad. Rukun qauli, al-Fatihah, tahiyat akhir, salam yang pertama, takbiratul ihram, itu rukun qauli. Kemudian rukun fi'li, i'tidal, qiyam. Orang macam ini pun tidak jadi salah. Orang Allah sami Allahu liman hamidah, dia tidak sebut sami Allahu liman hamidah pun sah. Ni saya kena kuat sikit ni, sebab orang kita ni yang sepuluh je tak sah, tak ada sami Allahu liman hamidah. Kepala otak kau. Ini pun sunnah hayat. Tahu apa dia punya rukun tahiyat akhir ni dalam mazhab Syafi'i? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ataupun ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu rukun. Wa ala ali Muhammad sunat ab'ad, sunat yang berat dituntut, seperti dalam mazhab Syafi'i doa kunut tahiyat awal, sunat ab'ad. Tapi Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kenapa tidak pusing? Sebab pusing itu sunat hayat, tidak semestinya pusing. Itu rukun qauli. Salam yang pertama, dia tidak. Salam yang kedua, sunat hayat. Ini perlu faham. Sebab tu duduk belajar. Ini daripada kitab Marilah Sembayang. Allah yarham Ustaz Ahmad Sun Haji, engkau bawa sampai sekarang. Hal akhirat tidak mau upgrade, hal dunia nak upgrade. Daripada kereta kecil nak kereta besar, daripada rumah kecil nak rumah besar. Tapi dalam kerohanian terhadap Allah tidak mahu dibesarkan. Macam mana kita nak menghadap Allah nanti? Ya? Terjawab soalan tu, bang? Terjawab dengan semua sekali aku pukul rata. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit ni, yang ada yang masuk lambat ni, dapat juga ilmunya dalam majlis masyhur. Kita akhiri yang tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Allah.